Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Wa yaqulu al-habib al-mustafa wan nabiy al-mujtaba sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aytumuni usalli, atau kama qala. Amma ba'du. Terima kasih kepada Tuan Imam masjid ini, ahli jawatan kuasanya, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini dapat kita bertemu untuk mempelajari sebuah kitab yang berjudul Sifat Solat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Dan dalam kitab ini kita akan temui beberapa dalil yang membicarakan tentang sembahyang yang digunakan oleh mazhab kita, mazhab Syafi'i. Seperti mana yang kita maklumi, kita di Malaysia secara amnya dan kita di Kedah secara khususnya, kita menurut mazhab Imam Syafi'i di sudut fiqahnya. Dan sebagaimana tiga mazhab yang lain, mazhab Syafi'i juga mempunyai dalil-dalil tersendiri dan dia ada kitab-kitab tersendiri. Dan sebahagian daripada dalil itu kita akan temui dalam kitab yang kita akan pelajari. Sebagai contoh, doa qunut. Kita mazhab Syafi'i tiap-tiap pagi waktu subuh kita baca doa qunut. Ataupun lepas pada wirid, tempat kita wirid darah, kita akan temui dalil. Bukan sahaja dalil itu dipetik hukumnya oleh ulama mazhab Syafi'i sendiri, tetapi kita akan temui daripada ulama yang bukan bermazhab Syafi'i. Contoh, masalah zikir darah lepas sembahyang, ada yang menyatakan bid'ah. Tetapi kalau kita pelajari dalam kitab ni, dia petik daripada kitab Fathul Bari fi Syarh Sahih Al-Bukhari karangan Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, yang memetik satu hadis dan menyatakan hukumnya dibolehkan kerana Nabi SAW pernah berzikir kuat satu ketika, dan dikuatkan oleh kenyataan Syekh Ibn Al-Qayyim Al-Jawzi di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Ibn Al-Qayyim ini merupakan salah seorang tokoh yang dirujuk oleh mereka yang sebahagiannya bercanggah dengan mazhab Syafi'i. Cuma bila kita pelajari, sekurang-kurangnya kita tahu. Kalau kita tak mau buat pun, kita jangan marah ke orang yang buat sedemikian, kerana masing-masing mempunyai hujah dan alasan. Jadi ini di antara kitab yang boleh kita pelajari, di samping ada dalam kitab-kitab yang lain. Dalam kitab yang gemuk, contohnya Imam Nawawi karang hujah-hujah yang digunakan oleh mazhab Syafi'i. Di samping itu banyak kitab mazhab Syafi'i yang tak ada orang mengajar dah hari ini. Kita nak baca pun kita belum tentu faham, dengan sebab mazhab Syafi'i kita sendiri mempunyai tokoh-tokoh ulama yang besar yang meninggalkan kitab-kitab yang banyak yang mendatangkan dalil dan hujah terhadap amalan-amalan yang kita amalkan. Cuma kekurangan kitab itu tersebar di tempat kita, dan kekurangan ulama yang mengajar kita-kita sedemikian menyebabkan
masyarakat kita dari sehari ke sehari sudah menjadi mereka yang kadang-kadang diragukan, betul ke apa ikut mazhab Syafi'i ni? Apakah Syafi'i ni lebih pandai daripada Rasulullah? Sampai ada orang kata tak ikut Imam Syafi'i, Imam Syafi'i tak ikut, tak jumpa Rasulullah pun. Jadi dia cari jalan pelekeh Imam Syafi'i, dan menyebabkan kita yang ikut mazhab Syafi'i, kita pun rasa ragu juga. Itu yang berlaku dalam masyarakat kita. Cuma kita kena sedar, Imam Syafi'i ini bukan diiktiraf oleh orang Malaysia saja, oleh orang Kedah saja, tapi diiktiraf oleh umat Islam dunia. Dia sebagai ulama besar yang mana dipuji oleh ulama-ulama besar. Di antara yang memuji Imam Syafi'i ialah Imam Baihaqi, tokoh hadis yang terkenal, mengarang satu kitab tajuk dia Manaqibus Syafi'i, sifat-sifat keistimewaan yang Allah kurniakan kepada Imam Syafi'i. Imam Nawawi menyusun dalam kitab Tahdhibul Asma'i wal Lughat tentang kelebihan Imam Syafi'i dan mendatangkan dua buah hadis. Nabi SAW bersabda, "Alimu Quraisyin yamla'u tibaqal ardi ilma." Satu masa nanti akan wujud seorang alim keturunan Quraisy, ilmunya akan memenuhi seluruh dunia. Dan ada hadis yang kedua berbunyi, "Qaddimu Quraisyan ta'allamu min Quraisy." Dahulukan bangsa Quraisy dan ambillah ilmu daripada seorang alim yang berbangsa Quraisy. Kedua-dua hadis ini ditujukan kepada Imam Syafi'i, kata Imam Nawawi dalam kitab Tahdhibul Asma'i wal Lughat. Begitu juga kata Imam Ahmad Ibn Hanbal dan Syekh Yusuf Al-Bahani dalam sebuah kitabnya. Jadi Imam Syafi'i belum lahir, tetapi pujian kepada Imam Syafi'i telah dituturkan oleh Nabi SAW ketika baginda masih hidup. Masa Imam Syafi'i budak-budak, tidur malam, mimpi jumpa Rasulullah. Rasulullah tanya, "Ya ghulamu mimman anta?" Wahai budak, daripada manakah kamu? Imam Syafi'i menjawab, "Ana min rahtika ya Rasulullah." Saya daripada keluarga engkau, wahai Rasulullah. Nabi SAW bersabda kepada Imam Syafi'i, "Udnu minni," mai dekat aku. Fadanautu minhu, aku pun pergi dekat Nabi SAW. Fa akhraja riqahu, Nabi SAW mengeluarkan air liur baginda yang mulia, disapu ke bibirku, disapu di lidahku, dimasukkan ke dalam mulutku. Lalu Nabi SAW bersabda kepada aku, "Imdi barakallahu fik." Pergilah, semoga Allah memberkatimu. Itu masa budak-budak kecil. Setelah dewasa, setelah jadi tua, Imam Syafi'i kata, "Semenjak aku mimpi sedemikian ketika aku kecil, sehingga sekarang aku tidak pernah salah membaca hadis Nabi SAW berkat air liur baginda yang baginda masukkan ke dalam mulutku dalam mimpi tersebut." Imam Syafi'i bukan orang biasa, orang yang mimpi jumpa Rasulullah. Kalau ada orang hari ini yang berani kritik Imam Syafi'i, tanya dia mimpi jumpa Rasulullah berapa kali. Kita hari ini mimpi jumpa hantu, tidur aja tak ada, semayang pun tak ada, dan kita duduk dalam kelalaian. Imam Syafi'i hafal Quran umur 7 tahun. Kita juzuk Ammar pun tak ingat. Imam Syafi'i karang kitab hadis. Ulama-ulama 4 mazhab sebelum mereka pakar dalam bidang fiqh, mereka pakar dalam bidang hadis. Imam Ahmad Ibn Hanbal karang Musnad Imam Ahmad, berjumlah tak lebih kurang 27,000 hadis dan mengkaji lebih kurang lebih dari 1 juta hadis. Imam Malik karang kitab Muwatta, kitab hadis. Imam Syafi'i karang kitab Musnadus Syafi'i. Imam Ahmad Musnad Imam Ahmad, Imam Syafi'i Musnad Imam Syafi'i, karang kita hadis. Jangan sampai ada orang ini dia kata, "Ni aku jumpa hadis sahih, Imam Syafi'i tak pakai, aku nak buang Imam Syafi'i, aku nak pakai hadis sahih." Ulama kata, ulama meninggalkan hadis sahih kalau dia jumpa sekalipun ada pasal. Mereka mujtahidin, ulama yang bina mujtahid. Pagi tadi ada orang tanya saya, dia kata ada seorang ustaz mengajak, dia kata Imam Syafi'i pernah kata dalam satu bab bercanggah dengan Imam Malik, kerana Imam Malik mengamalkan amal ahli Madinah. Imam Syafi'i kata, "Aku meninggalkan perbuatan Imam Malik kerana aku berpegang dengan hadis." Tengok, Imam Syafi'i pegang Quran hadis, tolak Imam Malik. Tapi kenapa kita tak boleh pegang Quran hadis, tolak Imam Syafi'i? Oh, dia buat betul lah.
Saya jawab pada kawan tu, Imam Malik, Imam Syafi'i tolak Imam Malik, Imam Ahmad tolak Imam Syafi'i. Tiga-tiga orang tu mujtahid, ulama mujtahidin yang mampu memetik hukum daripada Quran dan hadis dengan sebab kepakaran dan keilmuan yang mereka miliki. Kita apakah sudah sampai tahap mereka? Apakah kita mujtahid? Kita dah hafal 30 juzuk Quran, kita dah mengaji juta-juta hadis, rata-rata ribu hadis, sehingga kita pakar dalam bahasa Arab sampai kita boleh berjatuh Imam Syafi'i dengan mudah? Rahimallahu ra'an arafa qadra nafsih. Semoga Allah merahmati orang yang kadar diri. Jadi tahap kita, bila kita dengar Imam Syafi'i, sebelum kita nak kata salah, Imam Syafi'i tak pakai hadis ni, dia pakai yang ni, kita kena tanya diri kita, apa tahap kita dengan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i umur 7 tahun dah hafal 30 juzuk Quran. Kita muqaddam tak ingat. Imam Syafi'i di karang kitab tentang kehebatan Imam Syafi'i 2 jilid oleh seorang ulama yang Imam Bayhaqi, termasuk ulama-ulama lain. Ada tak orang karang kitab tentang kelebihan kita? Tak ada. Kita puji diri sendiri ada. Masuk lift tekan sendiri, masuk warga angkat sendiri, yang tu ada. Tetapi Imam Syafi'i dipuji oleh orang lain. Jadi memada dengan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, seorang ulama yang telah ditegaskan dalam hadis. Satu. Yang kedua, kenapa ulama-ulama kita bermati-matian menyeru masyarakat kita di Malaysia, di Kedah, supaya mempertahankan mazhab ahli sunnah wal jamaah yang berimamkan Imam Abul Hasan al-Ash'ari dengan Abu Mansur al-Maturidi? Kenapa ulama kita berjuang mempertahankan fiqh 4 mazhab, khususnya mazhab Syafi'i, di samping 3 mazhab yang lain? Kenapakah alim ulama kita mengajar kita tentang kepentingan kita mempelajari ilmu tasawuf? Kenapa ulama kita menyeru kita supaya kita mengajak diri kita dan masyarakat sampai kepada peringkat bawah, sampai ke peringkat atas, supaya menghayati ajaran Islam dalam semua bidang? Kerana kesemuanya itu ada dalil, bukan saja-saja dicakap kosong. Antara dalilnya, dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, la tuftahanna al-Qustantiniyah wala ni'mal amir fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jayshu dhalika al-jaysh. Sesungguhnya akan dibuka kota Istanbul di Turki. Sebaik-baik ketua ialah ketua yang membuka kota tersebut. Sebaik-baik tentera ialah tentera yang membuka kota tersebut. Setelah lebih daripada 800 tahun Nabi SAW menyampaikan hadis itu, dibuat kajian oleh ulama sejarah, maka didapati orang yang dimaksudkan dalam hadis itu ialah Sultan Muhammad Al-Fatih bersama tenteranya yang membuka kota Istanbul. Setelah dikepung, setelah berlaku beberapa kali peperangan tidak berjaya, akhirnya berjaya jatuh di tangan Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan Sultan Muhammad Al-Fatih ni memiliki 3-4 perkara yang sedang kita miliki sekarang, yang sedang kita ikut sekarang. Yang pertama, Sultan Muhammad Al-Fatih, dia adalah pengikut mazhab ahli sunnah wal jamaah. Dalil daripada Quran yang suruh ikut mazhab ahli sunnah wal jamaah, firman Allah dalam surah Al-Ma'idah, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah akan datang satu kaum yang Allah cinta kepada kaum itu, dan kaum itu cinta kepada Allah, dan kaum itu datangnya daripada keturunan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat daripada Yaman. Nabi SAW menepuk jasad Abu Musa al-Ash'ari ketika mana ayat ini turun, memuji Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Di antaranya hadis sahih menyatakan, al-imanu yamanin wal hikmatu yamaniyatun. Iman itu ada di Yaman dan hikmah itu ada di Yaman. Daripada keturunan sahabat inilah munculnya Imam Abul Hasan al-Ash'ari yang menjadi imam kepada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, yang dikatakan imam itu oleh ulama terdahulu dan terkemudian. Ulama zaman dulu yang karang kitab zaman dulu, Imam Az-Zabidi, Murtada Az-Zabidi, yang mengarang syarah kepada Ihya Ulumuddin 14 jilid, dia kata, idza utliqa ahlus sunnah, apabila disebut ahli sunnah, dimaksudkan ahli sunnah ialah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir an Iqtiraf al-Kabair menyebut sedemikian. Syekh Sa'id Hawa, pengarang kitab Jundullah Thaqafatan wa Akhlaqan, menyebut sedemikian. Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadawi menyebut sedemikian. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki sebut sedemikian. Ulama yang terdahulu terkemudian, Dr. Wahbah Az-Zuhaili,
Syekh Said Ramadan Al-Buti, ulama-ulama yang belakang yang masih hidup yang telah meninggal dunia menyatakan sedemikian. Ada kitab khas tajuk Al-Asy'ariyah. Yang dimaksudkan dengan ahli sunnah ialah Al-Asy'ariyah, orang yang mengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Disebutkan dalam kitab Tabyinu Kadhibil Muftari 'ala al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, di bulan Ramadan aku pada 10 malam yang pertama pada bulan Ramadan aku mimpi jumpa Nabi SAW. Rasulullah kata kepada aku, "Ya Ali, umsulil madahib al-marwiyata anni fa innaha 'ala al-haqq." Wahai Ali, tolonglah mazhab yang diriwayatkan daripada aku, sesungguhnya ia dalam kebenaran. Cerita mimpi Rasulullah ni satu benda yang tak boleh dicakapkan kalau ia tidak berlaku, kerana barang siapa yang tak mimpi jumpa Rasulullah, tiba-tiba dia habaq kata mimpi jumpa Rasulullah, dia bunuh orang, dia telah menempah neraka berdasarkan hadis yang berbunyi, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta kepadaku dengan sengaja, dia telah menempah neraka. Jadi dia bercerita, dia bertanggungjawab depan Allah di akhirat kelak, bertanggungjawab dengan Rasulullah. Kalau dia betul dia mimpi sedemikian, berarti itu satu berita gembira kepada dia dan kepada pengikut beliau. Dia kata Rasulullah bersabda kepada aku di dalam mimpi itu, "Ya Ali, unsuril madhahib al-marwiyata anni fa innaha al-haq." Wahai Ali, tolonglah mazhab yang diriwayatkan daripada aku, sesungguhnya ia dalam kebenaran. Apabila aku bangun daripada tidur tu, aku tak buat apa. Aku tak tahu nak buat apa, tak buat apa. Rasulullah suruh aku dengar saja. 10 malam yang kedua daripada bulan Ramadan, aku mimpi yang sama. Bangkit tidur, aku tak buat apa juga, tak laksanakan apa Rasulullah suruh. 10 malam yang ketiga, berbetulan betul malam 27, lepas pada khatam Quran, aku terlena, aku bermimpi kali yang ketiga. Rasulullah menyuruh suruhan yang sama, tetapi menyambung suruhan itu. "Ya Ali, unsuril madahib al-marwiyata anni fa innaha 'ala al-haqq fa inna Allah sayamudduka bimadadin min 'indih." Wahai Ali, tolonglah mazhab yang diriwayatkan daripada aku, sesungguhnya ia dalam kebenaran, sesungguhnya Allah akan memberikan pertolongan daripada sisinya. Bangkit tidur, aku mula-mula susun mazhab ahli sunnah wal jamaah. Ada yang terlekat, Allah bagi ilham, aku dapat selesaikan, dan akhirnya dia menyusun kitab dan dijadikan imam dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah. Diiktiraf oleh ulama mutaqaddimin, ulama yang terdahulu yang karang kitab lama-lama dulu, sampai kepada ulama sekarang yang telah meninggal dunia, yang masih hidup, menulis. Antara yang mufti Mesir, antara yang mufti Syira dan sebagainya, menulis tentang mazhab Ahlussunnah wal Jamaah ialah mazhab yang berimamkan Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, dan dinyatakan oleh Imam Subki dalam kitabnya Tabaqat Syafi'iyah tentang perkara yang sedemikian. Jadi itu dalil ayat Quran kata Allah cinta kepada mereka, mereka cinta kepada Allah. Kaum itu kaum yang datang keturunan daripada Abu Musa Asy'ari, yang akhirnya lahirlah cucu cicit beliau yang bernama Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala. Yang kedua, imam kepada mazhab ahli sunnah ialah Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Mana bukti Rasulullah mengiktiraf mazhab ahli sunnah wal jamaah? Ada hadis yang berbunyi, akan berpecah umat aku kepada 73 puak, 72 masuk neraka, satu saja masuk syurga. Siapakah mereka itu Rasulullah? Rasulullah jawab, "Ma ana alaihi wa ashabi," jalan aku dan para sahabat. Riwayat yang kedua menyatakan ahlus sunnati wal jamaah, mereka ialah orang yang menjadi ahli sunnah wal jamaah. Hadis Imam Tabrani, itu hadis yang menyatakan tentang ahli sunnah yang selamat. Kemudian siapa yang jadi imam? Abu Hasan Asy'ari dengan Abu Mansur Al-Maturidi. Imam Sultan Muhammad Al-Fatih, yang dikatakan orang yang terbaik di zamannya, yang dikatakan memimpin tentera yang terbaik di zamannya sehingga dapat membuka kota Istanbul, dia ini bermazhab ahli sunnah, mengikut Imam Al-Maturidi. Satu. Yang kedua, dari segi fiqh, dia mengikut salah satu dari mazhab yang empat, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi diiktiraf sebagai mazhab yang mu'tabar. Mazhab yang mu'tabar ada empat, salah satunya Hanafi, di samping regu kepada 3 mazhab yang lain. Dan mazhab-mazhab yang wujud di kalangan 4 mazhab ni bukan sengaja diwujudkan, tetapi mereka mempunyai dalil, cuma dikenali sebagai mazhab, cara mereka memetik hukum berbeza. Sebagai contoh, Allah berfirman dalam bab wudu, wamsahu
biru'usikum, hendaklah kamu sapu kepala kamu. Keempat-empat mazhab berpegang kepada ayat Quran, keempat-empat mazhab berpegang kepada hadis. Tanya mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali, kenapa kamu semua ketika berwuduk sapu kepala? Semua tunjuk ayat tu, karena Allah suruh sapu kepala. Nak sapu banyak mana? Berselisih antara dua mazhab, antara dua empat. Syafi'i dengan Hanafi sapu sebahagian, Maliki dengan Hanbali sapu keseluruhan. Tanya mazhab Syafi'i, tanya mazhab Hanafi dengan Hanbali, pasal apa kamu sapu keseluruhan? Kerana ba' di situ makna keseluruhan. Wamsahu bi ru'usikum tu ba' tu lizaidah litaukid. Ba' dalam bahasa Arab ada 15 makna, salah satu makna adalah litaukid ataupun lizaidah. Kami mentafsirkan ba' ini dengan makna keseluruhan. Siapa sapu sebahagian tidak sah. Tanya mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi, mereka mentafsirkan ba' dengan makna sebahagian, ba' litab'id, makna yang kedua daripada 15 makna. Ba' makna sebahagian. Tanya pula mazhab yang pertama, daripada mana kamu ambil kata makna keseluruhan? Kerana ada hadis yang diriwayatkan Nabi SAW ketika menyapu kepala baginda dalam berwuduk, baginda menyapu keseluruhan. Tanya mazhab Syafi'i dengan Hanafi, ada hadis yang lain, Nabi SAW ketika berwuduk menyapu sebahagian kepala baginda, sebahagian lagi pakai atas ubat. Kedua-dua mazhab menggunakan Quran hadis, ayat Quran yang sama, hadis yang berbeza, dan perbuatan wuduk Rasulullah bukan sekali tetapi banyak kali. Ada orang ambil macam ni, ada orang ambil macam ni. Akhirnya muncullah dua cara sapu kepala. Yang jadi salah bila kita ambil salah satu, kita kata hak kedua tu salah. Aku sapu ke sebahagian, hang sapu keseluruhan, bid'ah. Aku sapu keseluruhan, hang sapu sebahagian, bid'ah. Itu yang kena. Apabila seseorang itu berpegang dengan satu pendapat, dia tidak menghormati pendapat yang lain, dia menyalahkan, bahkan menyatakan bid'ah, bid'ah masuk neraka pula. Pergi terus. Ulama kita ajak, kalau berlaku perselisihan pendapat, kita nak lakukan, kita lakukan selama kita ada dalil. Dia tak mau lakukan, dia ada dalil, ikut suka dia. Yang penting kita menghormati dia. Main malam Jumaat, ada orang nak baca Yasin, ada orang tak baca Yasin. Nak baca Yasin, baca Yasin. Tak baca Yasin, jangan marah orang baca Yasin. Maka selamat masyarakat. Yang jadi masalah, dia tak mau zikir darah, dia ulang berkeliling, pelekat di masjid, hampa jangan zikir darah. Itu jadi masalah. Islam mengajak tentang adab perselisihan. Dan ada seorang ulama besar di Madinah, nama dia Syekh Atiyah Muhammad Salim rahimahullahu ta'ala. Dia mengajar dalam Masjid Nabawi, mengajar Bulughul Maram. Sebab tu saya pergi umrah, saya dan mengajar, dengar dia mengajar 2-3 patah, dah meninggal dunia. Guru dia ada karang kitab, tajuk dia Adwa'ul Bayan fi Tafsiril Quran bil Quran, mentafsirkan Quran dengan ayat Quran. Guru dia meninggal dunia, tak ada habis, dia sambung habis. Dia duduk dalam suasana masyarakat di Madinah. Dia ni kata tak silap asal orang Mesir, duduk di Madinah, diizinkan untuk mengajar dalam Masjid Nabawi. Dia karang satu kitab, tajuk dia Rahmatul Ummah, lebih kurang tajuk dia, an ikhtilafil a'immah. Dia datangkan contoh-contoh perselisihan pendapat di kalangan para sahabat ketika Nabi SAW masih hidup. Rasulullah masih hidup, berlaku perselisihan pendapat, dan kedua-dua pendapat itu tidak menyebabkan perkelahian dan perpecahan. Contoh, suatu Nabi SAW menawan tawanan dalam peperangan Badar. Nabi SAW tanya para sahabat, apa kan? Minta pandangan sahabat, bersyarat dengan para sahabat. Istasyara ashabahu, Nabi SAW minta pandangan sahabat, lagu mana kita nak buat kat tawanan ni? Orang yang pertama bagi cadangan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, depa keluarga engkau, adik-beradik engkau, kita ambil tebusan ni. Kalau kita tak bunuh mereka, boleh jadi lepas ni mereka masuk Islam, mereka akan menguatkan kita, adudan lana, mereka akan menjadi pembantu yang kuat bagi kita. Masa zaman Sayyidina Umar, pendapat Sayyidina Umar, dia kata kita panjung, kita bunuh. Bagi saya bunuh adik-beradik saya, Sayyidina Ali bunuh adik-beradik dia, Sayyidina Hamzah bunuh adik-beradik dia, Sayyidina Ali suruh bunuh Aqil. Kita panggil adik-beradik kita dekat-dekat lagi, kita tangkap tu, kita bunuh. Sayyidina Abdullah ibn Rawaha, sahabat yang ketiga, dia kata
kita himpun kayu api banyak-banyak di lembah tu, kita bakar, kita tahu langgang dalam api tu. Nabi SAW mengambil pendapat yang pertama, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan Nabi SAW puji dua orang sahabat tadi. Puji Sayyidina Abu Bakar, puji Sayyidina Umar. Rasulullah kata kepada Sayyidina Abu Bakar, engkau seumpama Nabi Ibrahim dengan Nabi Isa. Rasulullah kata kepada Sayyidina Umar, engkau seumpama Nabi Nuh dengan Nabi Musa. Karena Nabi Nuh dengan Nabi Musa, sewaktu kaum dia dakwah kaum dia sampai putus asa, kaum tak mau ikut, Nabi Nuh berdoa kepada Allah supaya musnahkan orang yang degil dan ingkar itu. Jangan kau tinggalkan atas muka bumi minal kafirin dayyara, walaupun seorang atas muka bumi. Nabi Nuh doa sedemikian. Nabi Musa berdoa dalam ayat dalam surah apa? Surah Yunus kan? Ayat 88. Rabbana tumis ala amwalihim, ya Allah hapuskan harta mereka, washdud ala qulubihim, keraskan hati mereka, jangan matikan mereka, jangan jadikan mereka beriman, fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim, jangan matikan mereka, jangan jadikan mereka beriman kecuali setelah mereka melihat azab. Allah jawab, qad ujibat da'watukuma, doa kamu wahai Nabi Musa dengan Nabi Harun dimakbulkan oleh Allah. Nabi Nuh dengan Nabi Musa setelah berdakwah begitu lama, mereka degil, ketegak, tak mau ikut. Nabi Nuh berdoa bagi mati ke semua. Akhirnya Allah datangkan banjir, mati semua kaum dia yang berjangah dengan dia. Nabi Musa berdoa sedemikian, akhirnya Allah jadikan mereka mati dalam laut, tenggelam dalam air. Dua-dua mati layak. Kaum Nabi Nuh mati dalam air, kaum Fir'aun, musuh Nabi Musa yang bernama Fir'aun juga mati dalam air. Sehingga kan ulama tafsir kata Fir'aun ini dia belagak kepada kerajaan dia dengan ayat yang diberikan kepada rakyat dia. Alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun. Fir'aun kata, hampa tak tengok negara Mesir ni di bawah pemerintahan aku yang bagi pembangunan kepada negara Mesir. Sungai-sungai, air sungai yang mengalir ni aku yang bagi, aku yang buat. Segala air sungai dalam sungai Nil yang mengalir dalam negara Mesir ni, projek aku bagi, aku yang bagi pembangunan. Dia belagak dengan sungai yang di bawah pemerintahan dia. Ulama kata dia belagak dengan air sungai, dia mampu dengan air laut. Allah azabkan dia di dunia dengan mati dalam laut. Perselisihan antara Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar diiktiraf oleh Nabi SAW. Dua-dua betul, dua-dua ada hujah. Yang tu kadang-kadang tak wujud dalam masyarakat kita. Kadang-kadang tak, pasal tak wujud. Mai pada negara Arab pun kadang-kadang dia jadi gitu lah. Mai Melayu dia gitu lah kadang-kadang. Satu masa seorang lelaki bersumpah, malam ni tak ngaji tak bangun, bersembang tu. Aku bersumpah demi Allah, aku tidak akan mendekati dan menggauli isteriku hinan minad dahri. Hinan, satu ketika daripada masa. Lepas tu dia menyesal. Oh, bersumpah tak mau tidur dengan bini dia. Hinan, satu ketika. Satu ketika tu lama mana dia tak tahu. Dia menyesal. Akhirnya dia nak pergi cari jawapan, pergi cari Nabi SAW. Rasulullah tak ada. Bila Rasulullah tak ada, dia pergi cari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar kata, dia cerita masalah dia Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar kata, hang tak boleh dah bersama dengan bini hang sampai mati. Hinan tu maksud dia seumur hidup. Habis tutup buku tu. Dia pergi pula tanya masalah yang sama kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata 40 tahun. Awak ingat sikit lah. Hang tak boleh bersama dengan bini hang 40 tahun. Lepas 40 tahun, okey boleh. Dia mati awal yang mampu. Dia pergi pula tanya Sayyidina Osman. Sayyidina Osman kata setahun. Tu dia, hak ni mudah. Tahun depan boleh lah. Dia pergi pula Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata, hang tanya kata bila kemarin? Okey, hari ni boleh lah. Sayyidina Ali bagi lagi mudah. Satu soalan yang sama mendapat jawapan yang berbeza daripada 4 orang sahabat besar. Akhirnya dia tak puas hati. Mana satu betul ni? Dia esoknya pergi cari Nabi SAW. Dia tanya Rasulullah dan dia cerita kat Rasulullah apa yang berlaku daripada A sampai Z. Nabi SAW panggil 4 orang sahabat tadi. Pasal apa? Dia memberikan satu soalan yang sama, tetapi anda berempat memberikan jawapan yang berbeza. 4 orang tadi bawa ayat Quran. Sayyidina Abu Bakar baca ayat Quran dia, Sayyidina Umar baca ayat Quran dia, Sayyidina Osman baca ayat Quran dia, Sayyidina Ali baca ayat Quran. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar baca doa ayat apa saya tak ingat, nanti saya beritahu lagi.
Sayyidina Umar baca ayat Quran, hal ata 'alal insani hinun min ad-dahr lam yakun syai'an madhkura, ayat pagi Jumaat. Hinun di situ maksudnya 40 tahun. Sayyidina Uthman baca ayat Quran yang berbunyi tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Tu'ti ukulaha, pokok kurma itu mendatangkan buahnya kulla hinin, setiap hin, setiap ketika, yakni setiap tahun, setiap 1 tahun. Kulla hin ay kulla amin bi'idni rabbiha, dengan izin Tuhannya. Jadi saya kata setahun tu makna hin tu makna setahun kerana saya berdalilkan kepada ayat ini. Tanya pula Sayyidina Ali, Sayyidina Ali membaca ayat yang kita baca dalam Al-Ma'surat, dalam surah Ar-Rum, fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Maha suci Allah hina, ketika tumsun, kamu berada di waktu petang. Hin makna separuh hari, iaitu sepetang. Wa hina tusbihun, dan ketika kamu berada di waktu pagi. Hin makna sepagi. Berarti kamu kata pagi, petang dah boleh. Kamu kata kemarin, esok dah boleh. Nabi SAW akhirnya menyuruh lelaki tadi mengambil fatwa Sayyidina Ali kerana lebih mudah dan ringan, dan baginda bersabda, ashabikan nujum bi ayyihi muqtadaitum muhtadaitum. Para sahabatku umpama bintang di langit, siapa yang kamu ikut kamu dapat petunjuk. Rasulullah tak kata hang betul, hang 3 orang lagi bid'ah. Dia ini saja betul, 3 lagi tak ketahuan lah, semua bid'ah. Dah, Rasulullah kata semua betul, semua tu ada dalil, dan semua tu berlayak untuk berijtihad, memetik hukum dengan sebab kepakaran yang Allah berikan kepada mereka, dan mereka lah di antara tokoh ulama yang hebat di kalangan para sahabat Nabi SAW. Itu satu contoh. Dalam kitab tu lebih pada 100 muka surat cerita pelbagai contoh di zaman Rasulullah sudah ada, dan Rasulullah puji, mengiktiraf para sahabat. Sampai Rasulullah wafat berlaku lagi. Rasulullah wafat, sahabat selisih nak tanam tak mana. Ada orang kata dia lahir di Mekah, pergi tanam di Mekah. Ada orang kata bawa jasad Rasulullah pergi tanam di Baitul Maqdis, di Palestin, kerana para nabi di sana, Nabi Ibrahim di sana, tuan-tuan Rasulullah, para nabi banyak di sana. Setelah berlaku perselisihan, Sayyidina Abu Bakar baca hadis, ma min nabiyyin qubida illa dufina haitsu qubida. Aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang Nabi yang meninggal dunia, yang wafat, melainkan dia mesti dikebumikan di tempat baginda wafat. Akhirnya tahun tu Rasulullah wafat, tahun tu lah digali buat kubur. Main bila nak gali kubur pula selisih pula, nak panggil siapa siapa nak korek kubur, dan nak korek cara mana? Nak korek cara berlubang tang tengah ke berlubang tang hujung? Hak tu tak dapat wahyu, tak dapat hadis, tak pernah dengar Rasulullah habang bagaimana. Akhirnya dia berkata, kita suruh 2 orang pergi cari orang nak korek kubur Rasulullah. Ni pergi rumah tukang ni, pergi rumah tukang ni. Seorang tukang dia jenis korek 4 segi, lepas tu dia buat lubang tang tengah macam sungai tang tengah. Seorang lagi buat 4 segi, dia buat lubang tang hujung belah kiblat. Hak mana mai dulu kira tu. Akhirnya hentak pergi mai dulu hak kedua, iaitu yang korek lubang, korek 4 segi macam parit, kemudian lubang dia duduk di hujung belah kiblat, yang tu dinamakan sebagai lahdun. Yang tu yang kita panggil yang lahad. Yang korek yang buat tengah tu dia panggil syaqqun. Dua-dua tu boleh, cuma Rasulullah dia tanam dalam bentuk lahdun kerana hak mai dulu tu orang yang pasien tu. Lahdun ni sesuai bagi kubur yang jenis tanah tak runtuh. Jenis tanah liat ni kena pakai hak jenis tengah, pasal kuat-kuat nak buat lubang terjun tak kepala orang tu. Jadi perselisihan pendapat ketika baginda masih hidup sudah wujud. Contoh dalam masyarakat kita, lelaki sentuh perempuan batal ayat semayang. Mazhab Syafi'i batal, mazhab lain tak batal. Ada mazhab kata sentuh-sentuh naik syahwat, sentuh-sentuh ada karan baru batal. Ada mazhab kata sentuh ada karan pun tak batal, yang batal jima'. Tu mazhab Hanafi. Sentuh dengan syahwat ni mazhab Hanbali dengan Maliki. Dia Syafi'i, karan tak karan, sentuh kulit sama kulit batal. Yang tak batal sentuh gigi. Orang perempuan nak main semayang, ada lelaki mengorak dia jentik gigi kau tu, tak batal, pasal kena tahan gigi. Entah-entah kau duduk senyum-senyum, pam dia jentik yang kacau, pam lagi, tak batal. Dia tumbuk gigi sampai patah, tak batal. Nanti pada gigi, gigi tak batal, kuku tak batal, rambut tak batal, kulit dengan kulit batal.
Main tak mana ni fatwa lagu ni. Para sahabat telah memfatwakan sedemikian. Kita mengaji dalam syarah Sunan Tirmizi, Tuhfatul Ahwazi, fatwa itu telah dikeluarkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i mengeluar balik pendapat Imam Abu Hurairah, walaupun sahabat lain kata tak batal, tapi ada sahabat kata batal. Jadi ulama empat mazhab kadang-kadang bukan mereka reka baru, tapi mereka mengulang balik apa yang telah difatwakan oleh para sahabat. Tapi oleh kerana kita tak mengaji tentang sahabat telah fatwa sedemikian, kita jumpa Imam Syafi'i fatwa. Imam Syafi'i pandai-pandai lah. Orang lain tak kata batal. Rasulullah pernah semayang tolak kaki Sayyidah Aisyah. Rasulullah pernah semayang, sebelum semayang picum isteri baginda, pergi semayang, tapi semayang tu dah ada hukum hadis tu. Seolah-olahnya Imam Syafi'i tak jumpa hadis tu, seolah-olahnya Imam Nawawi tak jumpa hadis tu. Sedangkan Imam Nawawi syarah Sahih Muslim, Imam Ibn Hajar mensyarahkan Sahih Bukhari, takkan mereka tak jumpa hadis tu sebelum kita jumpa? Bukan ni hadis kata Rasulullah pernah cium isteri terus pergi semayang. Rasulullah semayang dalam bilik, semayang tahajud. Sayyidah Aisyah hunjuk kaki tempat semayang. Rasulullah nak sujud, kaki duk galang. Rasulullah kaki Sayyidah Aisyah, sujud. Berarti tak batal, Rasulullah sentuh. Ulama mazhab Syafi'i kata memang Rasulullah sentuh kaki, tapi dia tak abang sentuh kaki terus kan, sentuh balik selimut. Dan kita pun tak tengok, kan kita tengok Rasulullah sentuh tangan, Rasulullah sentuh kaki Sayyidah Aisyah. Boleh jadi sentuh balik selimut, dan boleh jadi itu perkara khusus bagi Rasulullah. Jadi syarah-syarah hadis akan menjelaskan kenapa mazhab Syafi'i memegang dengan hadis ni, meninggalkan hadis tu. Jangan kita ta'ti fiqh terus kita pergi mengaji hadis. Kita akan jumpa hadis kadang-kadang bercanggah dengan mazhab yang kita pegang, akhirnya kata mazhab kita kena buang pasal bercanggah dengan hadis. Kadang-kadang hadis tu telah dibatalkan amalannya. Contoh, ada hadis yang berbunyi innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi fa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu wa idza shalla jalisan fasallu julusan. Imam itu dijadikan untuk diikuti apabila ia telah innama ju'ila al-imam liyutamma fa idza raka'a, apabila imam telah rukuk maka hendaklah kamu rukuk, dengan arti imam turun selesai baru kita bergerak. Wa idza sajada fasjudu, apabila imam telah sujud baru kamu sujud, dengan arti imam terjun sampai bawah baru kita bergerak. Jangan kita bergerak sama, hukum dan makruh tak dapat pahala jemaah, kata dalam kitab fiqh. Ini banyak kita pergi sembahyang luar, antara duduk belakang sekerat masjid, bergerak sekali untuk imam. Celah-celah tu imam tua pula, lambat bergerak masa yang tidak nak turun ke bawah. Allah, kamu terjun ke bawah, lambat kata imam ni, aku tunggu di bawah. Bayang tarawih lalu jadi imam baru bergerak, nak yang tidak nak sujud, kita lepas ke bawah. Sebab kita duduk biasa, masyarakat Melayu ni dia biasa bila dia sembahyang jemaah keluar pada rumah pi nak dapat 27, betul tak dapat, kurang 27. Pasal apa? Rokok sama, tidak sama, sujud sama. Yang tak sama takbiratul ihram dengan salam. Kalau hak tu dia potong batal sembahyang tu. Ada tempat dituntut kita sama dengan imam, kadang-kadang kita tak buat. Bila kita dituntut sama dengan tu imam, membaca amin, tu sama dengan tu imam. Membaca doa qunut fa innaka taqdi dan sebagainya. Ada tempat wajib sama dengan tu, ada tempat sunat sama dengan tu imam, ada tempat wajib sama dengan tu imam. Bila akan datang saya cerita. Ini cerita contoh dulu. Ada tempat makruh sama dengan tu imam, ada tempat haram sama dengan tu imam. Ada 5 hukum sama dengan tu imam. Yang duk berlaku kat kita lah ni, kita makruh sama dengan tu imam, tiba-tiba kita pergi sama dengan tu imam. Kita tak ada imam, tapi perasaan dia kata tu imam. Rokok sama, tidak sama, sujud sama. Hadis jelas menyatakan fa idza raka'a farka'u. Kalau orang mengaji bahasa Arab, raka'a fi'il madhi, telah rokok, imam telah rokok baru kamu rokok, imam telah sujud baru kamu sujud. Dengan arti itu imam terjun lepas bawah baru kamu terjun. Ni kita turun sama dengan tu imam. Tak apa, yang saya nak cerita penutup hadis menyatakan wa idza shalla jalisan fasallu julusan. Apabila imam sembahyang sambil duduk, naklah makmum sembahyang sambil duduk. Kalau kita tak mengaji fiqh, kita terus mengaji Sahih Bukhari, kita petik hukum sendiri, menyebabkan kita sembahyang panjang. Tu imam sembahyang panjang, tu imam dah tua ataupun sakit lutut, tiba-tiba dia baca sujud sejadah rakaat pertama, sujud sejadah rakaat kedua hal ata 'alal insan, dan mula 2 ayat 3 ayat hal ata 'alal insani hinun min ad-dahr lam yakun syai'an madhkura, dia tak larat, akhirnya dia duduk. Ketika itu kita makmum nak buat macam mana? Oh, aku baca dalam hadis tu imam sembahyang sambil duduk, aku duduk sama. Kita pun duduk kalau ingin tu imam. Kalau tu imam tidur, kita tidur sama.
Kita mengaji dalam kitab fiqh, dalam kitab fiqh kata kalau tu imam semayang sambil duduk, dengan sebab dia tak larat, makmum wajib berdiri juga. Kalau imam semayang sambil duduk, makmum duduk, batal semayang makmum. So ni hadis kata tak boleh. Hadis kata tu imam duduk, kita duduk. Hadis tu memang ada, memang hadis sahih riwayat Imam Bukhari, tapi hadis itu mansukh, telah dihapuskan dia punya amalan. Siapa agak? Ulama. Mana bukti kata hadis ini dihapuskan? Kerana di akhir hayat Nabi SAW, Rasulullah jadi imam kepada para sahabat, Rasulullah duduk, sahabat tetap berdiri. Hadis yang akhir menghapuskan hadis yang awal. Siapa ajak kita hadis ini main awal, main sayuk? Ulama. Kita bukan tahu. Tu contoh. Jangan kita tak erti hukum hakam terus ambil hadis sahih, sedangkan hadis itu telah tidak dipakai amalannya. Ayat Quran pun ada nasakh mansukh. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Hadis pun ada nasikh mansukh, hadis ada mutlak muqayyad. Kita orang biasa tak boleh tahu, melainkan kita mesti rujuk kepada ulama. Ini peranan kita dengan ulama. Akhirnya mai kenyataan hari ini, kita tak usah pegang ulama, kita ambil Quran hadis. Kita pegang, kita ambil daripada Quran hadis, kita ikut Quran hadis, jangan ikut ulama. Kenyataan tu nampak macam betul, sebenarnya tak betul. Pasal apa? Pasal kita orang-orang mana mampu petik hukum dari Quran hadis. Bukti dia, bismillah, ba' ada 15 makna, kita satu makna pun kita tak tahu. Yang kita tahu ba' mana dengan. Hantar ba' mana apa? Dengan. Mana bukti dia? Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. B tu dengan ismi nama Allah, dengan bismillah dengan nama Allah. Dengan tu 15 makna kata dalam kitab bahasa Arab. Kita tidak mampu. Jadi yang jelasnya, mau tidak mau kita mesti cari orang yang dalam bidang itu. Kita lapak roti canai, abang kawan aku lapak roti canai, nak menyerok ni, nak makan roti canai. Tak mana ada roti canai. Dia kata tu kedai mamak tu ada, tu kedai kawan tu, aku tak mau pergi mengambil dah. Siapa? Walaupun dia pandai buat roti canai, tapi aku tak yakin dengan dia. Aku nak buat sendiri. Buat apa jadi roti kirai? Rumah kita tirih, kita panggil tukang rumah yang perbaik. Kereta kita rosak, hantar kat pemain kereta, kita tak hantar pergi kat doktor gigi. Gigi kita sakit, kita pergi kat doktor gigi, kita tak pergi kat pemain kereta. Dalam bab keduniaan kita cari ahli dia. Mai lambat agama kita kata ambil Quran hadis. Tak arti apa ambil Quran hadis. Kalau seorang tu naik kereta pergi Terengganu, sampai tepi pantai, kereta dia mampu minyak kering. Oh, minyak habis. Dia tanya kita, tak mana ada minyak? Dia kata tu ada tu, di Shell ada, Petronas ada. Aku tak mau, aku nak cari sendiri. Dia tanggung apa, baju selam, dia pergi nak terjun dalam laut, nak ambil minyak dalam laut. Tu tak mau, aku nak ambil daripada sumber yang asli. Minyak dalam laut, aku nak proses sendiri. Orang kata dia ni cerdik, tak cerdik. Minyak nak buat dia kereta, dia nak pergi terjun ambil dalam laut. Ambil orang proses dah. Di mana? Banyak duit di kedai minyak, dia pun lah kereta kita. Kalau minyak kita, kereta kita mampu, kita tak pergi terjun dalam laut ambil minyak, kita pergi ambil orang proses dah. Roti canai kita lapak, kita tak pergi buat, kita pergi beli hak orang buat dah. Kita cuma banyak duit, buah dalam mulut telan. Rumah kita rosak, kita tak naik sendiri, takut terjun dengan bumbung dengan tuan sekali. Kita cari tukang rumah untuk perbaiki rumah kita. Dalam bidang keduniaan kita cari ahli dia. Dalam bidang agama pun kena cari ahli dia. Dalam bab semayang kena cari ahli yang berhenti dalam bab semayang. Dalam bab amalan kita kena cari ahli dia. Ahli dia siapa dah? Quran dah suruh sedemikian. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahli dia kalau kamu tak tahu. Ahli dzikri siapa? Ulama mujtahidin. Ulama yang mempunyai alat dan kecukupan untuk memetik hukum daripada Quran dan hadis. Hadis itu, ayat itu menunjukkan wajib kita bertaklid, wajib ikut ulama mujtahidin. Sehingga kalau ulama menghuraikan ayat itu menyatakan wajib bagi orang awam, orang biasa, dan wajib bagi orang alim. Katakan orang awam, orang alim pun wajib. Orang alim yang tak sampai tahap berijtihad, tak sampai alat-alat untuk memiliki alat untuk memetik hukum daripada Quran hadis, wajib bertaklid, ikut ulama mujtahidin. Sebab itu kita kempen sangat-sangat diri kita dan orang lain supaya ikut mazhab Syafi'i, kerana Imam Syafi'i sudah diiktiraf sebagai ulama mujtahidin. Imam Nawawi, Imam Ramli, Imam Ibn Hajar, ulama-ulama yang kita ikut memang kepakaran mereka dalam bidang agama. Kita baca kitab mereka pun gelong ni, tak boleh faham, akhirnya kita ikut dia. Imam Suyuti karang lebih daripada 600 hadis, 600 buah kitab lebih, dia mengaku ikut mazhab Syafi'i.
Orang hari ini sebahagiannya tak mau pegang mazhab-mazhab dengan alasan kita mampu faham sendiri. Dah bila kita cek balik, dia bukan faham sendiri, dia ikut tok guru dia juga. Dia sendiri ikut tok guru dia, tiba-tiba dia hamang orang main kita ikut Quran hadis. Seolah-olahnya orang yang ikut mazhab ni tak ikut Quran hadis. Itu satu kefahaman yang perlu diperbetulkan. Kerana kalau kita mengaji kitab ulama-ulama mazhab, kita dapati ulama-ulama kita begitu menghalusi dalam memfatwakan satu hukum. Bukan sahaja mereka cakap kosong, tetapi ada hujah sama ada daripada Quran ataupun hadis ataupun ijma' ataupun qiyas ataupun uruf dan sebagainya yang dibahaskan dalam ilmu usul fiqh. Jadi kesimpulannya, kita akan belajar macam mana niat, macam mana takbiratul ihram, macam mana berdiri, macam mana rukuk dan sebagainya menurut mazhab Syafi'i, dan kita akan pelajari hujjah dan alasan dari sedikit demi sedikit supaya kita tahu bahawasanya amalan yang kita lakukan bukan berdasarkan kepada kenyataan yang tidak berfakta ataupun kenyataan yang tidak ada hujjah, tetapi bila kita belajar, kita akan dapati masing-masing mendatangkan cara dan hujjah yang boleh dianggap boleh dijadikan tempat rujukan kepada kita orang biasa. Dulu-dulu tok guru kita mengajar dulu pakai habaq tu ya, takbir macam ni, rukuk macam ni, mengaji kitab musalli dan sebagainya, mengaji kitab kecil apa Hidayatul Sibyan dan sebagainya. Tapi kebelakangan ni kadang-kadang orang timbul ya, duk pegang ni, ambil dalil lama. Akhirnya ada ulama yang tak tinggal diam, mereka menyusun beberapa dalil, antaranya buku yang boleh kita pelajari, dan kalau tak cukup pun kita rujuk dalam kitab-kitab lain. Mudah-mudahan ia menjadi panduan untuk menjadi amalan kita di dalam amalan seharian. Tapi sebelum kita masuk dalam bab semayang, pertama sekali kita kena masuk dulu dalam bab wuduk. Wuduk dia ada sunat-sunat dia. Saya nak tutup ni, saya baca bab wuduk dulu malam ni. Kitab pun bukan ada semua, setengah ada setengah tak ada. Jadi kita dengar dulu. Wuduk dia ada banyak sunat-sunat dia. Antaranya kita sunat baca auzubillah, bismillah sebelum berwuduk. A'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Sebagai ulama dia tambah baca doa, Rabbi a'udzubika min hamazatish syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Menggunakan kayu sugi, membasuh kedua tangan. Basuh kedua tangan. Dalam kita berwuduk, untuk kita basuh kanan dengan kiri ada dua cara ataupun dua pembahagian. Yang pertama, sunat kita basuh serentak. Yang kedua, sunat kita basuh kanan dulu lepas tu kiri. Apa dia yang kena basuh serentak? Apa yang basuh kanan dulu lepas tu kiri? 3 jenis kena basuh serentak. Baki lagi kanan kiri. 3 jenis tu apa dia? Tangan sampai pergelangan tangan. Yang kedua, telinga. Yang ketiga, pipi. Ini kena hafal Saya kira biasa semayang ingat balik, aku basuh serentak kan tak? Kalau kita guna tangan sebelah untuk pegang ayak tuang, baru kita basuh kanan dulu, lepas tu kiri. Contohnya kita ambil semayang dengan botol. Ketika nak basuh tangan kanan kiri serentak tak boleh. Basuh tangan kanan sampai siku, lepas tu basuh tangan kiri. Tapi kalau kita pakai ayak kolah ataupun ayak paip, jangan kita suar tangan kanan sampai siku, sampai pergelangan tangan, habis suar tangan kiri sampai pergelangan tangan. Salah bukan berarti haram, tapi meninggalkan yang betul ataupun yang terbaik ataupun yang sunat. Sunat basuh serentak tangan kanan dengan tangan kiri apabila membasuh tangan sampai pergelangan tangan. Satu. Yang kedua, telinga. Jangan kita tahan ayam kolah, ambil ayam kolah ataupun tahan ayam di paip, basuh telinga kanan tu, habis itu basuh telinga kiri pula. Jangan. Yang tu kalau pakai timba, pakai botol, basuh telinga kanan. Kalau boleh guna dua-dua belah tangan, celup dua-dua belah tangan dalam kolah, basuh serentak. Kemudian tahan ayam di paip, basuh serentak. Telinga kanan kiri serentak. Yang ketiga, pipi. Bagi orang yang basuh muka, macam mana bagi jadi serentak? Kena guna dua belah tangan. Kalau guna sebelah memang tak serentak. Kadang dia ambil ayak dua belah tangan lah, tapi masa sapu di muka, dia tinggal, dia relax sebelah kiri, tak buat kerja, dia sapu dengan kanan. Bila dia sapu dengan sebelah tangan, iaitu tangan kanan, masa tapak tangan kanan menyapu pipi sebelah kiri, pipi sebelah kanan tak kena. Bila dia sapu pipi sebelah kanan, pipi sebelah kiri tak kena, maka dia meninggalkan serentak antara pipi kanan dan kiri. Dia telah meninggalkan satu perbuatan yang terbaik, iaitu serentak.
basuh dua belah. Jadi kita kena ingat, sewaktu basuh tangan sampai pergelangan tangan, jangan basuh kanan lepas tu kiri, jangan basuh telinga kanan lepas tu telinga kiri, jangan basuh pipi kanan lepas tu pipi kiri, basuh serentak tiga-tiga anggota itu. Yang kita basuh kanan lepas tu kiri, tangan sampai siku, kanan dulu, lepas tu tangan sampai siku belah kiri. Kaki kanan dulu, lepas tu kaki kiri. Tu kanan kiri. Yang tu memang kita buat pun, kalau nak buat apa sekali tak boleh lah. Tapi yang tiga tadi ada orang tinggal. Tangan sampai pergelangan tangan ada orang silap, dia basuh kanan dulu, lepas tu kiri. Telinga ada orang silap, basuh telinga kanan dulu, lepas tu telinga kiri. Pipi ada orang sengaja tak guna kaki tangan kiri, dia guna tangan kanan, dia sapu sebelah tangan. Dia meninggalkan yang terbaik yang kita akan jumpa dalam bab itu. Itu secara ringkas. Malah ni mengaji pi rata, ni baru masuk pekah sikit. Tu kena ingat tiga perkara tadi. Kemudian komok, masukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya kembali. Dua-dua ni disunatkan berlebih-lebihan bagi orang yang tidak berpuasa. Puasa makruh. Kalau dia buat juga tiba-tiba tertelan, batal puasa, dengan sebab dia melakukan perkara yang terlarang, dan dia tertelan dengan sebab melakukan perkara makruh. Kalau tak puasa, sunat bagi berlebih-lebihan, dan itulah had kepada perkara yang membatalkan puasa. Orang tanya, kalau masuk masuk jari dalam hidung umpamanya, batal tak puasa? Atau orang beruih gigi, batal tak puasa? Orang cabut gigi, batal tak puasa? Sedangkan gigi duduk dalam. Ulama kata, tengok tang wuduk kita komok masuk air, kita keluar balik, tak batal puasa. Berarti luar ni dalam perkasan mulut, dia tak kira perkara membatalkan. Batal lepas pada makhraj ha ataupun kha, khilaf di kalangan ulama. Lepas pada tu baru batal. Hidung a'lal khayshum, pangkal hidung baru batal. Dengan sebab kita masuk air dalam hidung, kita keluar balik ketika berwuduk, tak batal. Berarti dalam kawasan tu tak batal lagi. Itu istinbat, petikkan hukum yang dipetik oleh ulama dalam masalah tadi. Kemudian 3 kali sunat ketika basuh muka. Sunat ketika basuh muka ada 10. Banyak orang cerita, dengar tapi tak faham pun, tak ingat betapa dapat pahala mengaji. Sunat yang pertama ketika basuh muka, melafazkan nawaitul wudu bisalah, saja wudu kerana Allah. Yang kedua, membasuh muka dari kawasan atas muka, memulakan dari kawasan atas muka. Bila kita nak basuh muka, kita tahan air dengan 12 tapak tangan, ataupun kita cedok air dalam kola dengan 12 tapak tangan. Boleh kita buh pipi kanan dulu, pipi kiri dulu, buh tang dagu dulu, buh tang hidung dulu. Tapi yang terbaik, a'lal wajhi, diletakkan air itu di tempat yang paling atas di muka kita, buh tang atas, baru kita tonyok. Itu sunat yang kedua. Sunat yang ketiga, mengambil air dengan kedua belah tapak tangan. Ambil sebelah boleh. Tapi sunat yang ketiga, kita ambil dua-dua belah. Dan bila ambil dua-dua belah, kita buh di muka, kita sapu dua-dua belah. Jangan sapu sebelah lagi relax, sebelah lagi tinggal. Masa ambil betul dua belah, tak tu satu lagi dia lepas, tonyok sebelah. Yang tu menyebabkan kanan sapu, kiri tinggal, sapu kiri sapu, kanan tinggal. Tak menyebabkan pipi kedua-dua disapu serentak. Sunat yang seterusnya, yang keempat, ta'ahudul maq, mengambil berat terhadap kawasan mata yang bahagian dalam yang berdekatan dengan hidung. Tahu tak? Tang tempat tik mata. Sunat ketika kita basuh muka, pastikan jari kita pi tang tu. Sunat yang kelima, ta'ahul lihaz, mengambil berat tentang kawasan mata yang di luar. Mata kita ada kanan kiri. Dalam mata kanan, satu mata tu ada sebelah kanan, ada sebelah kiri. Hak kiri ni dia panggil lihaz, hak di luar ni. Hak dalam ni dia panggil maq. Dua-dua ni kena jaga, kena bagi sampai ayak. Kalau ayak sampai, sunat kita sapu. Kalau air tak sampai, wajib kita sapu. Macam mana nak buat? Sewaktu kita berwuduk, mai tang sapu muka, masa penutup kepada sapu muka, pastikan jari telunjuk kita dilalukan di kawasan itu. Mudah lagi, lalu ke semua. Tengok saya buat. Sapu. Ni jari telunjuk.
Sekurang-kurangnya guna sababah, jari telunjuk. Lagi mudah, guna semua. Kalau ada tape mata, dia terjun sekali. Kalau tak ada tape mata, sunat bagi buat lagu tu. Kalau ada, wajib buat untuk mengelakkan tape mata, bagi kena ayak di situ. Kalau guna sebelah tangan, sapu tak apa. Penutup dia sari, supaya ayak di jari kita lalu kawasan luar sampai ke dalam dan kena semua. Kalau kita yakin kata kena, zon kata kena, sunat kita buat lagu tu. Kalau kita yakin tak kena sebab ada penghalang, wajib buat lagu tu. Itu sunat yang kelima ketika basuh muka. Sunat yang keenam orang jarang buat, sapu sekali yang telinga. Ni orang jarang buat. Sapu muka, tutup dia sapu telinga. Sapu telinga dalam ambil yang semayang ada 12 kali. Kita dah buat 3 kali. Itu pun kadang-kadang tak cukup 3, sekali selesai. Sunat yang seterusnya, italatul ghurrah. Ketika basuh muka, sapu bagi lebih daripada kawasan muka. Daripada gigi rambut sampai kepada dagu ni, nama dia kawasan atas sampai bawah. Kiri kanan daripada telinga kepada telinga. Ni kawasan dia. Basuh bagi lebih, bagi luar daripada kawasan itu. Sunat yang seterusnya, nama dia italatul ghurrah. Sunat yang seterusnya, menggosok. Kalau ayak terjun dah kita pitahan muka boleh kena semua, boleh juga, cuma tak dapat pahala gosok. Mazhab Maliki menggosok itu wajib. Mazhab kita menggosok itu hukum dia sunat. Ketika basuh muka kita gosok. Sunat yang seterusnya, menyelati janggut yang tebal dan jambang yang tebal dengan jari tangan kanan daripada bawah. Tangan ayak daripada bawah. Kalau orang yang ada janggut tebal, hak nipis wajib bagi sampai ayak. Apa beza tebal dengan nipis? Yang tebal kalau kita bersembang dengan dia, kita tak nampak kulit dagu dia, itu kira tebal. Orang Pakistan Melayu sembang dengan dia nampak dagu, itu kira nipis. Hak nipis wajib bagi sampai ayak. Hak tebal tak wajib, tapi sunat menyelati. Sikit lagi, tu basuh muka. Tangan sampai siku, kita habis basuh kaki. Dimulakan daripada tapak tangan. Masa kita nak basuh muka, tangan sampai siku, kita jurui tangan ni terjun pergi hujung, boleh. Jurui hujung terjun sampai siku, boleh. Mana lebih baik? Kalau kita guna ayak kolah, kita serodok naik gitu. Kita mulakan hujung tangan, kita penutup dengan siku. Itu yang terbaik, kerana Allah sebut tangan, lepas tu Allah sebut siku. Wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan ke siku, bukan siku ke tangan. Tu yang orang biasa semayang, orang buat wudu ketika ayam wudu. Tapi kalau kita guna ayak kolak, ayak paip tinggi pada kita, yang tu elok kita buh siku dulu, baru tu tangan. Sebab kalau kita tahan dulu, terjun masuk dalam baju. Ustaz kata mula ujung tapak tangan, lepas tu perhabis tangan siku. Kita ambil semayang pakai ayak atas kepala, kita pakai baju. Ataupun kita pakai ayak paip, kita tinggung bawah tu. Masa basuh tangan sampai siku, kita pergi tahan dulu. Ayak masuk dalam tangan, terjun, lepas ke ketiak, lepas ke pinggang. Ulama kata tengok, kalau kita ambil semayang, orang tolong jurui kat kita, kita mula tangan siku terjun ke tangan. Kalau kita jurui sendiri, kita mula tangan sampai ke siku. Kalau kita pakai ayak paip tu atas, jangan mula tangan, nanti masuk dalam baju. Mula tangan dulu. Yang terbaik, masa basuh guna ayak paip, guna ayak kolah dan sebagainya, tangan ke siku. Pasal apa tangan ke siku? Pasal Quran sebut tangan ke siku. Aydiyakum ilal marafiq, tangan sehingga siku kamu. Dan sehingga siku di situ bukan berarti sampai siku berhenti, salah. Dalam kitab-kitab fiqh dia kata ma'al marafiq, beserta siku. Macam dalam masalah aurat lelaki. Aurat lelaki daripada lutut sampai pusat. Dalam kitab-kitab fiqh kata jarinya alal iqna, kata Wahab dan sebagainya, kata maksud si lutut sampai pusat tu bukan berarti lutut dengan pusat boleh dibuka. Maksud dia termasuk kedua-duanya. Lutut kena tutup, pusat kena tutup. Tapi bila kita pergi Mekah, kita buat haji, kita buat umrah, banyak jemaah haji yang pakai kain pelikat dia tu, kain dia tu pusat dia nampak kat orang. Nanti mazhab pusat nampak kat orang, bukan mazhab kita. Mazhab Syafi'i tak boleh. Mazhab Syafi'i mesti lelaki tutup pusat dia.
Kerana disebut antara pusat dengan lutut. Pusat dengan lutut termasuk. Sama dengan tangan ke siku. Siku termasuk. Kita basuh sampai ke lengan. Bila kita nak sembahyang raya, kita nak sembahyang Jumaat, kita pergi tunggu tepi kolah. Kadang-kadang budak ambil sembahyang tak betul, pak budak pun tak betul, tok wan budak pun tak betul. Bukti dia pasal dia tak tahu. Dia kata aku duk mengaji tangan sampai siku, tangan siku aku berhenti, siku tak kena. Tak boleh. Tak sah. Kerana siku tu dimasukkan bersama dengan lengan. Jadi tangan sampai siku, yakni tangan beserta siku. Paling baik sampai ketiak, tak ada orang buat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu buat sedemikian. Sekurang-kurangnya yang baik sampai ke pertengahan lengan al-adud. Jadi kalau boleh kita basuh tangan sampai siku, bagi naik sampai lengan. Jangan sampai siku saja. Naik sampai lengan, itu yang terbaik. Dan itu dia dikenali sebagai at-tahjil. Tahjil maksudnya kita basuh tangan sampai siku, atas pada siku, kaki sampai pukul lali, atas pada pukul lali sampai pertengahan betis. Nama dia at-tahjil. Sunat yang seterusnya, memulakan daripada tapak tangan sampai ke siku kalau dia jurih sendiri. Kalau orang lain tuang macam guna paip ayak, mula daripada siku ke tangan. Memulakan yang kanan, lepas tu yang kiri. Memang kita buat begitu pun. Menggosok, menyelati jari dengan sebarang cara. Yang terbaik dengan tashbih. Menyelati jari, letakkan satu ke atas satu yang lain. Melebihkan basuhan. Sunat yang seterusnya, menggerakkan cincin yang sudah sampai ayak. Kalau ayak dah sampai, kita gerakkan cincin. Kalau ayak tak sampai, wajib gerakkan cincin. Wajib buang cincin dulu bagi sampai. Kerana menyampaikan ayak pada keseluruhan itu adalah wajib. Kalau cincin kita terlalu ketat, bila kita basuh tangan sampai siku, ayak tak sampai, kita yakin tak sampai, kita zon tak sampai, wajib buang cincin, wajib gerakkan cincin. Kalau kita rasa cincin kita dah longgar, kita basuh memang dah sampai, sunat kita menggerakkan cincin. Berturut-turut antara basuh muka dengan tangan, dan dibasuh sebanyak 3 kali. Kita berpindah kepada sunat ketika sapu kepala. Sunat yang pertama, menyapu keseluruhan kepala. Macam mana cara nak sapu keseluruhan kepala? Cara yang terbaik macam Nabi SAW buat, iaitu meletakkan kedua ibu jari di pelipis tepi mata kan? Kemudian kembak jari telunjuk dengan jari telunjuk. Kemudian tarik pergi ke belakang, sampai ke belakang, patah balik ke depan. Itu cara sapu kepala yang terbaik kalau nak sapu keseluruhan. Tahan ayam, tak macam ni. Itu dia cara sekali. Buat lagi 2 kali. Tahan ayam, tak, sapu, tarik, tak ke belakang. Kadang-kadang kita nak buat di kolah payah. Takut pelik. Tempat kita mana ada orang buat ke tu. Masa kita mandi di rumah boleh. Masa kita mandi di rumah, kita duduk dalam bilik ayak seorang-seorang, kita buat lagu tu supaya 4 mazhab kata sah. Kadang kita nak buat tempat di luar, orang tengok pelik, hang ni guna ayak banyak, kami sapu sikit, hang balas sampai satu bala tu yang lebih, hang jadi titik dalam, marahlah kita. Kita nak ambil sunnah, kita nak ambil yang terbaik dari orang kutu-kutu. Itu tak apa lagi pelik. Hadis kata sunat ketika sembahyang sunat subuh, sebelum sembahyang subuh, sunat kita berbaring sejenak sebentar menghadap kiblat macam dalam kubur, berbaring mengiring. Ada lagi dia baring, dia baca doa. Seorang hamba Allah, cikgu, dia pergi sembahyang subuh, habis sembahyang subuh dia berbaring nak amal sunnah tu dalam satu masjid dia lah ustaz. Kawan dia mangkit terpa mai, awak cikgu pingsan kan, kenapa ni? Kawan dia kata pingsan, dia kata aku tak buat dah, tobat dah buat. Aku baru mengaji, ustaz kata bila tidur lepas sembahyang sunat subuh, sunat berbaring, ingat kita duduk dalam kubur seorang-seorang, duduk mengiring, baca doa Allah Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar, apa semua. Aku pun baru nak buat. Hamba Allah tu takam, dia kata, awak pening ya, awak pening ya. Aku lompat lagi, aku tak buat dah. Pasal itu sunnah yang ditinggalkan, ada orang tak tahu, banyak sebahagiannya tak tahu, dan dah tahu pun tak berani buat, takut orang kata mati. Jadi pingsan ke apa? Sapu kepala pun sama. Jarang kita jumpa orang pergi ke kolah sapu kepala ataupun menghadap kiblat. Di mana-mana masjid ataupun surau yang ada kolah, bahkan ada yang ada paip ayak. Kalau kolah tu 4 segi. Baru ni dapat panggil saya bagi taklimat cara membina masjid menurut Islam kepada ICU, bahagian pembinaan ni. Kemudian saya bincang lebih kurang sejam lebih, buka soalan dan sebagainya, sampai satu bab kolah. Dia kata
Kalau kita tak buat kolah tak boleh Ustaz. Kita buat masjid, buat surau, terus pakai paip ayam, tak buat kolah. Saya kata kolah ni ada kelebihannya. Kelebihan yang pertama, bila kita buat kolah ni kita boleh buat pilihan untuk kita, sama ada 4 segi panjang ataupun 4 segi sama. Bagi saya, kalau orang tu nak buat kolah masjid ke kolah surau, yang terbaik buat 4 segi sama, 4 segi tepat. Jangan buat 4 segi sama. Satu. Yang kedua, bila dia nak buat 4 segi tepat, dia kena tengok kiblat belah mana. Oh, kiblat belah ni. Dia kena bagi panjang ni, bagi dia galang tu. Bagi hak panjang tu menghadap kiblat. Pasal apa buat lagu tu? Pasal setiap kali kita berwuduk, lelaki atau perempuan disunatkan berwuduk sambil menghadap kiblat. Bila ada kolah macam ni, yang lebih panjang belah kiblat, dan daripada empat arah itu mesti satu yang terbaik, 3 lagi kurang baik. Orang yang nak amal sunnah yang lebih, ketika itu dia cari jalan supaya dia cari jalan dada dia menghadap kiblat sewaktu berwuduk. Lebih baik daripada wuduk membelakangi kiblat atau kiri kiblat atau kanan kiblat. Walaupun dia benda kecil, tetapi wuduk hanya sekali. Nak sembahyang Aisyah tak lepas ni tak ulang dah. Nak ulang pula kena sembahyang esok pula. Berarti kita wuduk sambil menghadap kiblat lebih pahala banyak daripada wuduk membelakangi kiblat. Itu satu contoh. Jadi ada sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Kita mengaji, kita tak amal pun kita habaq orang. Aku pergi mengaji semalam, cara nak sapu kepala, kalau kita buah ayam kita pusing seorang-seorang tu boleh, orang tak dapat tahu. Tapi nak ambil yang terbaik, ibu jari kembang di sini, ujung jari pelaga semua kalau boleh. Tak mahu semua pun pelaga ibu jari, jari telunjuk saja, tarik ke belakang, patah balik ke depan, dikira sekali. Itu cara yang terbaik untuk sapu keseluruhan kepala. Menyapu telinga sekali. Ada pendapat yang kedua menyatakan sapu telinga sekali, sapu kepala, sapu telinga, dan berturut-turut dan 3 kali. Kemudian sunat setelah itu menyapu telinga. Menyapu telinga kita sapu serentak, dan kita guna jari telunjuk untuk lipatan dalam kawasan telinga, ibu jari untuk kawasan belakang telinga. Jadi kita tahan ayat, jari telunjuk pusing kawasan lipatan dalam, dan ibu jari kawasan belakang telinga. Kemudian kita berpindah kepada yang terakhir, iaitu sunat ketika basuh kaki. Dimulakan daripada jari. Ini pun jangan orang ramai. Tingung dulu, tuang daripada jari pi ke tumit. Kita rasa payah, tuang daripada tumit turun ke bawah. Kalau orang curi, tak apa. Kalau kita curi sendiri, semikian. Menggosok, menyelati, bermula daripada kelingking jari tangan kiri, mula daripada kelingking sebelah kaki kanan sampai daripada bawah sampai kepada kelingking kaki kiri. Memulakan yang kanan, kaki kanan, lepas tu kaki kiri, melebihkan basuhan sampai kepada separuh betis. Yang wajib sampai pukul lari. Lagi bagus sampai tengah betis. Yang paling sempurna sampai lutut. Tak ada orang buat juga tu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu sapu sampai basuh sampai ke lutut. Berlebihan ketika basuh tumit, jaga tumit. Ada orang basuh tumit tak kenal, berturut-turut dan 3 kali. Sunat setelah berwuduk, meminum lebihan air wuduk. Yang ni orang jangan buat. Kita cedok ayam, basuh kaki, hak lebih kita minum sikit. Kalau ayam kolah kita kata, ish, nak minum apa, banyak peluh banyak mana kena. Berapa juta dah orang duk kena ayam kolah ni, tok siap dah lah malah. Tak cuci dengan lumut, dengan peluh, aku nak minum. Tobat aku tak minum. Dalam kitab fiqh kata sunat minum air lebihan wuduk. Kalau kita basuh kaki, tahan sikit minum. Kecuali puasa, jangan duk minum, tidak untung saja. Kalau kita duk biasa kadang-kadang bulan puasa, hari pertama kedua tu kira rezeki ya. Minum-minum, puasa baru tanya. Mula-mula puasa bukan dia ingat. Sunat minum, ada hadis menyatakan dia syifa. Sebab tu ada orang bila nak berubat masalah tertentu, orang kata pergi ambil ayam kolah. Sebab ambil ayam kolah, pasal sebelum orang nak guna ayam kolah tu, orang baca bismillah. Berapa banyak orang yang baca bismillah pada ayam kolah tu. Kadang-kadang untuk wali yang baca berkat bismillah yang dia baca, kita guna, masalah yang kita hadapi mudah-mudahan dihilangkan. Masalah ayam kolah. Jadi Tok Guru dulu kadang-kadang mereka ambil berat tentang ayat kolah. Ada seorang cerita dia dalam kitab
seorang perempuan yang salihah. Dia ni satu zaman dengan Imam Syafi'i, nama dia Sayyidah Nafisah radhiyallahu anha. Dia diberi gelaran dengan Nafisatul Ilmi dengan sebab dia terlalu alim, dia keturunan Rasulullah dan alim. Dia satu masa jiran dia ada orang Yahudi, bukan Islam. Ada kerja nak pergi ke pekan, ada urusan suami isteri nak pergi pekan kerana ada urusan tertentu. Dia ada seorang anak yang semenjak dilahirkan anak dia jenis lembut, jenis kaki lembut, tak boleh berjalan, kesot siang dan malam. Bila mereka nak pergi pekan, anak tak ada orang jaga. Akhirnya mereka kata, kita nak bawa anak tak boleh, anak dah besar, tak larang nak dukung dan ada masalah penting. Kita pakat pergi dua orang lelaki bini, anak dia kita minta tolong jiran kita jaga. Jiran dia ialah Sayyidah Nafisah radhiyallahu anha. Dia pun minta izin kat jiran tu, tolong jaga anak saya, ajak anak kami nak pergi pekan, saat ni balik kami ambil balik. Sayyidah Nafisah kata, tak apa, silakan. Orang yang baik-baik tu dia tak kira hang bukan Islam pun, kalau hang jiran aku kena jaga, kerana aku kena pamerkan akhlak yang baik. Mudah-mudahan akhlak yang baik itu menyebabkan dia masuk Islam. Nabi SAW sendiri cerita dalam kitab, ada jiran Yahudi ni hari-hari buang najis depan rumah Rasulullah. Esok keluar buang, Rasulullah bersihkan. Lusa buang, bersihkan. 3 hari buang, 4 hari buang. Hari-hari kerja dia menyakiti Rasulullah dengan cari najis, tahu depan rumah Rasulullah. Rasulullah hari-hari makin tidur, bersihkan najis itu. Satu hari Rasulullah makin tengok najis tak ada. Dia ni tentu ada pasal, tidak dia main hari. Hari kedua tengok tak ada, hari ketiga tengok tak ada, mesti dia ada. Sebab akhirnya dia pergi ketuk rumah kawan tu, dia masuk, dia main ziarah kawan tu sakit, 3 hari sakit, 3 hari tak keluar. Kalau tak sakit, hari dia buang. Akhirnya dia tanya Rasulullah, mai apa ni? Saya, hang ni jiran aku kena ambil berat dengan jiran. Bila aku tahu kata hang sakit, aku kena main ziarah. Dia kata, takkan hang buat macam ni setelah aku buat yang sedemikian kepada ni, agama aku ajak sedemikian. Akhirnya dia masuk Islam. Masuk Islam dengan sebab kebaikan akhlak Rasulullah. Walaupun dia buat jahat, Rasulullah bagi dengan amalan yang baik. Ada seorang ulama daripada Yaman, nama Ibn Habib Hasan rahimahullah ta'ala, meninggal. Dia main Singapura, dia nak naik lift, masuk kena tekan lah. Ada orang dia kata, pok aku kuat, kalau nak tanggung padi segundi, 2 gundi biasa lah. Tekan nak pindah padi daripada batas bendang, nak pulang lori, tekan selori, dia seorang kuat sungguh pok aku. Seorang kata, pok aku lagi kuat, sebelah tangan boleh angkat 3 orang. Pok hang buat apa, makan apa? Pok aku tukang jaga lift. Dia masuk, orang masuk, dia tekan 1 jari boleh angkat tu, bukan tekan 3 orang, 10 orang pun boleh. Yang buruk kan. Jadi cerita lift ni, kawan ni masuk, seorang ulama ni, dia main melawat Singapura, dia main daripada Yaman, dia masuk dalam lift, nak naik ke hotel dia. Masa dia duduk dalam lift tu, dia berhadapan dengan 2 orang lelaki dan perempuan yang bukan Islam. Mak Saleh ke apa, tak kira, yang penting dia bukan Islam. Dan lelaki dengan perempuan ni berciuman depan biji mata dia. Kalau buat depan kita kuat gagah, kita terkajang tolong 2 orang. Tu kita. Mungkin kita kata, kau orang ajar ni tak ada tempat lain. Mungkin kita marah. Tapi dia sebagai seorang ulama yang bersifat rahmah belas kasihan, bukan sahaja kepada orang Islam, bahkan kepada orang bukan Islam. Dia ni bukan tahu apa, dia ni kafir. Dia tak cerkah mereka, dia tak halang mereka, bahkan dia ingkar dalam hati. Dalam masa yang sama dia baca doa dalam hati, Allahumma kama farrahtahuma fid dunya fafarrihhuma fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana engkau telah menggembirakan mereka berdua di dunia ini, maka gembirakanlah mereka berdua di akhirat kelak. 3 hari kemudian, dua-dua tu masuk Islam di tangannya. Allah makbul doa dia. Mereka tu dapat hidayah masuk Islam setelah dia memohon kepada Allah supaya bagi rahmat kepada mereka berdua. Tu cerita Islam dengan kafir. Jadi cerita Sayyidah Nafisah tadi ni, saya lupa pula cerita. Yahudi tadi mai minta izin, tolong jaga anak kami Ustaz. Kami nak pergi urusan di pekan, nanti tengah hari habis urusan kami balik ambil balik. Dia kata tak apa, silakan, tak di rumah saya jaga. Budak tu kesot bimai mai waktu semayang, dia pergi ambil ayat semayang, nak semayang duha. Sayyidah Nafisah ni ambil ayat semayang, nak semayang duha. Masa dia ambil ayat semayang yang dia basuh muka mengalir, yang dia basuh tangan sampai siku mengalir, masa dia basuh kaki mengalir. Budak ni yang pergi randuk masuk dalam ayat tu.
Allah bagi karamah kepada dia ketika itu. Budak ni jadi sihat, kaki dia yang lembek jadi kuat, dia boleh bangkit berjalan. Bila pak dia balik dengan mak dia balik berapa pekan, dia pergi sambut pak dia, keluar atas pintu, jalan kaki pergi sambut pak dia balik dengan mak dia. Pak dia terkejut, macam mana hang boleh sihat ni? Tadi kami tinggal yang sakit beranak ambil lah, bukan pernah sihat. Dia kata, masa jiran kita jaga kita ni, jaga saya, jiran kita tadi tengah ambil sembahyang, nak sembahyang duha, nak sembahyang waktu pagi tadi, saya pergi randuk main ayam tu, kena ayam tu saya boleh sihat. Akhirnya mak pak dia masuk Islam. Yahudi keliling adik-beradik agama Yahudi pada masa tu masuk Islam berkat air wudu yang mengalir daripada seorang perempuan yang mulia, yang Allah jadikan satu karamah, perkara luar biasa, boleh menyembuhkan penyakit dari budak tadi. Tu cerita tu makruf disebutkan dalam kitab yang menceritakan tentang kelebihan Sayyidah Nafisah radhiyallahu anha, seorang ulama perempuan yang sezaman dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i hormat dia hormat Imam Syafi'i dan sebagainya, yang terkenal satu ketika itu sampai lah saya jumpa Syekh Sya'rawi, ulama terkenal di Mesir, dekat dengan masjid dia. Saya pergi jumpa Syekh Sya'rawi. Syekh Sya'rawi ni ulama nombor satu di Mesir lah zaman dia, terkenal, mengajak dalam TV, mengajak tafsir. Satu masa dia mengajak tafsir silap, dia tafsir surah Ahzab, dia cerita tentang perangan Ahzab, silap, tak betul. Tidur malam mimpi tengok perang Ahzab. Apa Rasulullah kata, apa sahabat kata, kau ni kena tikam tak mana, apa syair dia. Bangkit pagi dia cerita, semalam aku mimpi tengok perang Ahzab. Dia perbetul apa yang dia lihat dalam mimpi yang salah dalam tafsiran sebelum tu. Dia cerita daripada mula sampai habis, lebih kurang 45 minit, apa yang kejadian yang dilihat dalam mimpi dia. Tu Imam Sya'rawi rahimahullah. Saya pergi jumpa dia di depan Sayyidah Nafisah. Dia lengut tengok saya. Hang ni siapa? Saya pelajar Malaysia. Hang mai apa? Saja nak minta doa tu Syekh. Dia angkat tangan, tak kepala, tonyok macam-macam apa habis. Sebelum saya nak jumpa dia tu, sebelum maghrib hari Jumaat, orang pakat masuk jumpa dia. Dia jumpa orang seminggu sekali di situ. Orang pakat nak main jumpa dia tu ramai. Kau nak main nak nikah, kau nak main nak nasihat apa semua. Jadi tok-tok Arab yang ada boleh, kami Melayu ni pas belakang dia ada bodyguard di luar. Akhirnya saya baca doa, ya Allah bagilah aku sekali jumpa Tok Guru ni. Tok Guru ni terkenal satu Mesir, negara Arab kenal, pernah mengajar di Arab Saudi dan sebagainya. Dia bagai tak boleh main lain kali. Kita nak jumpa payah, nak pergi payah. Akhirnya doa minta boleh jumpa 5 minit jadi lah. Dekat nak maghrib, gelap dah. Dia panggil, budak mana tadi cari? Amai, pergi jumpa. Masuk cukup 5 minit, tak kena habaq dengan dia. Dia berhenti terus. Dia baca-baca doa, gosok-gosok kepala dah habis. Kita tengok silat minta 5 minit, 10 minit minta apa. Kelak balik tak jumpa lah sampai dia mati. Dia mati tengah puasa. Dia mati dalam keadaan berpuasa. Sebelum mati siap kubur dia apa semua. Dia lepas pada jumpa dia tu balik, hati rasa tenang. Lepas tu merapu, hilang balik. Jadi kita lah ni, kita nak kena cari orang alim untuk doa kat kita. Lepas tu kita lalai balik, nak kena ingat pada Allah, tak balik. Sehingga kan ulama menyatakan inna masyakilal hayati kullaha nasyi'atun an jahlin aw ghaflatin fala ilajalaha illa binuril ilmi wal dzikri. Sesungguhnya permasalahan yang berlaku dalam hidup kita, sama ada peribadi, keluarga, masyarakat, negara dan dunia, berpunca daripada dua perkara. Yang pertama jahil, yang kedua lalai. Dan tidak ada rawatan kepada dua penyakit ini melainkan dengan cahaya ilmu dan cahaya zikir. Kita nak rawat kejahilan kita dengan kita pergi mengaji rajin. Kita nak rawat kelalaian kita dengan kita berrajin berada dalam zikrullah, sama ada ketika sendirian ataupun di kekhalayak ramai. Itu yang disebut oleh para fuqaha. Jadi pertemuan kita berlain dalam mukadimah, saya cerita secara ringkas seperti lalu tentang masalah wudu. InsyaAllah bulan depan kita masuk dalam perbincangan kitab kita daripada mukadimah sampai seterusnya. Wallahu a'lam. Ada soalan tak? Tak ada? Faham semua? InsyaAllah akan datang kita sambung kitab kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillah kita ucapkan selamat datang kepada Ustaz Muslim ada satu penjelasan tadi. Jadi insyaAllah kita ni belum terlambat lagi kerana nanti setiap bulan setiap bulan awal bulan hari Jumaat artinya kita ada majlis macam ni. Kita boleh beritahu dengan kawan-kawan kita, rakan kita supaya sama-sama mari. Kalau kita belajar hak kita lupa ni yang Allah Ta'ala tanya,